warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda tak nak panjangkan masa, kita mula dengan baca umum kitab Al-Fatihah. Okey, minta semua yang ada ni 25, 22 orang lah. Ada lagi dalam 12 orang yang tak masuk, tak apa. Minta bagi tumpuan semua dan serahkan kepada Ma'lim Fairul untuk seterusnya. Silakan Ma'lim Fairul. Kalau ada apa-apa boleh tulis soalan dekat mesej ya. Dalam ni. Bukan dalam grup Telegram kat sini ya. Ma'lim Fairul, dah ready? Boleh. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ma'lim Rusdi. InsyaAllah pada pertamanya yang anda hormati Guru Besar Ma'limah Zuraidah Binti Hasan, barisan Guru Kelongganan, Ma'limah, Ma'lim dan Ma'limah sekalian. Pertamanya selamat raya semua. Anda sekejap. Anda ambil masa sikit sebabnya anda punya handphone ni ada masalah sikit. Jadi anda terpaksa admit mana-mana maklimah yang bukan guna email e-didik. Dengar? Clear tak soalan? Ni suara clear tak? Ma'lim HD clear tak? Clear tapi kuatkan sikit. Ada yang tak apa dengar. Kuatkan sikit. Ada yang tak dengar. Okey, tak apa. Okay. Dah kuat dah. Malu-malu je nak cakap. Biasalah duduk rumah lama ni. Okey, nak bagi masa sikit lagi kepada ada lebihan sikit lagi beberapa orang guru yang belum masuk kan. Sebab bila anda dah mula present nanti, anda dah tak boleh nak admit. Anda tak boleh nak admit guru-guru yang lain, maklim-maklimah yang lain nak masuk. Kecuali yang dah masuk, dia boleh masuk, dia akan secara auto akan masuk ke dalam kita punya Google Meet ni. Tapi bagi yang belum masuk, yang nak masuk sekejap lagi, dia akan mengganggu bila anda present nanti. Jadi nanti apa-apa nanti boleh PM ni, boleh maklum pada Ma'lim HD nak masuk ke apa ke, nanti anda stop present, anda akan admit balik. Boleh Ma'lim HD Boleh. Right. So insyaAllah kelas pagi ni kita akan mula insyaAllah. Anda rasa semua maklim-maklimah dah biasa guna dengan video conference, betul tak? Ada yang guna, sama ada guna medium Zoom, ada yang guna Google Hangout, ada yang guna WhatsApp, ada yang guna video Telegram kan, ada yang guna Webex dan sebagainya. Tapi untuk kelas kita pada pagi ni, anda nak tumpu kepada Google Meet sahaja. Google Meet sahaja. Jadi kalau ada sebarang masalah nanti, kalau tak dengar ke apa ke, minta maklimah tulis dekat ruangan chat ruangan chat. Okey, sekejap. Ruangan chat. Apa-apa kat ruangan chat, nanti Ma'lim Rusdi akan bacalah apa soalan-soalan yang mungkin maklim-maklimah tak faham, apa yang anda sampaikan tak jelas, nanti maklim-maklimah boleh tanya dekat ruangan chat. Okey. Jadi pagi ni kita akan fokus kepada Google Meet. Anda akan present dulu. Ada close slide tak?
Semua nampak slide? Respon sikit. Ada semua nampak tu. Okey. Jadi dalam kita nak menggunakan apps Google Meet ni, yang pertama Ana nak sarankan supaya semua muallim-muallimah menggunakan akaun e-didik. Akaun e-didik. Ada yang Ana rasa di Seri ramai yang belum apply lagi untuk email e-didik. Jadi Ana sarankan semua guna email e-didik kerana email e-didik dia lebih, bila kita menggunakan produk Google kan, kita guna produk Google dan kita gunakan akaun G Suite ataupun akaun yang ada belakang tu edu tu kan. Jadi dia lebih stable untuk kita nak gunakan Google Meet ni. Jadi Ana sarankan semua muallim-muallimah pastikan ada email yang belakang ada edidik.edu.my. Jadi bagi, bukan kata guna email Gmail biasa tak boleh guna. Bukan, boleh juga guna. Cuma dia ada beberapa kekurangan lah yang nanti last kali insyaAllah Ana akan tunjuk. Jadi untuk pada pagi ni insyaAllah outcome ataupun kita punya objektif pembelajaran pada hari ni. Ini kenapa ni dia berkelip-kelip. Betul berkelip-kelip berkelip-kelip sekejap Berkelip-kelip. Kenapa tu? Dia berkelip-kelip. Ni kalau nak tak ni dia tak clear pula. Tak apa. Yang penting tulisan jelas kan? Ana go through dulu pagi ni kita akan belajar macam mana kita nak sign in Gmail ataupun akaun e-didik dan create meeting. Yang kedua, mana lepas kelas ni insya-Allah semua muallim-muallimah dah pandai untuk macam mana kita nak join meeting kelas ataupun kita nak minta murid-murid join meeting kelas. Yang ketiga ada typing errors tu, record meeting. Macam sekarang Ana tengah record meeting ni. Tengah record kelas kita pada pagi ni. Kegunaannya bila kita dah record meeting, bagi murid-murid yang terlepas kelas pada kelas kita tu, insya-Allah kita buat editing sikit tentang kita punya record tu dan kita boleh post. Boleh post dalam Google Classroom yang kita guna itulah. Dan yang keempat, kita nak cuba set up tarikh dan paparan. Maksudnya sebelum muallim-muallimah mula kelas, sebenarnya kita boleh terus set up bila kita punya Google Meet. Contohnya hari ni kan. Contohnya hari ni Ana ada 3 kelas. Jadi Ana dah set up siap-siap dah. 3 tarikh ataupun 3 masa yang perlukan kita buat Google Meet bersama dengan peserta lah ataupun murid. Jadi malam-malam dah boleh standby setiap hari tu. Google tarikh sekian-sekian berapa kelas. Esok kelas berapa kelas. Lusa kelas berapa kelas kan. Dah boleh set siap-siap dalam kita punya Google Calendar. Yang kelima, kita nak cuba apply dalam GC. Cuma dalam apply dalam GC ni, dia hanya akaun G Suite sahaja yang boleh kita buat. Kalau kita buat guna akaun Gmail, akaun biasa, dia tak apa-apa jadi. Dia tak ada dalam Google Classroom. Jadi nak tak nak, maklimah kalau nak mudahkan kita apply Google email e-didik dan kita akan buatlah apply dalam Google Classroom. Kalau tak, dia tak jadi. Ni kalau sempat lah. Dan yang keenam, kalau sempat, sebab kelas kita sampai pukul 10 je, Maklim Rashidi sampai pukul 10. 10.30 masuk kelas lain kan? Ya, cakap je. Kalau sempat, kalau sempat, Ana akan masuk sikit penggunaan Meet dan juga Jamboard. Jamboard ni bermaksud kita boleh guna whiteboard dalam penggunaan Meet kita. Itu kalau sempat lah. Kalau tak sempat, Ana akan cover 1 sampai 5 je lah. Mana sempat lah, insyaAllah. Okay. Mona Fero, ada 2 orang nak masuk ni. 2 orang nak masuk? Aduh, itulah. Itu yang mengganggu tu. Kejap, nak stop sharing jap.
Dia bila dah present tu kacau, dia akan lambat sikit lah. Kena tunggu lah. Kejap Ada? Mak Nima Munira dengan Mak Nima Syazarul. Sekejap. Mana ambil sekejap. Seorang je. Ni. Masya dah. Mak Nima Seorang. Munira. Apa tu? Dakwah Nusantara. Dakwah Nusantara. Mak Nima Munira. Dah. Syazarul? Syada. Syada. Okey. Dah Dua Itulah. orang je masuk. Kacau ni. Itulah. Lepas ni anda tak ni admit je lah. Okey. Teruskan je. So lepas ni kita stop lah. Siapa yang nak masuk tu. Nanti anda minta dia join kelas lain. Anda akan buat rekod ni. Teruskan. Nanti boleh tengok rekod nanti. Okey. Sekejap Anda share balik. Anda punya slide ni tak support lah. Okay, tak apa. Okay. Kita anda tak pakai slide ni lah. Kejap Kita masuk kepada, kita nak tengok apa yang ada dalam Google Meet dulu. Sekejap Ana cuba. Ada lagi masuk ni. Ada Amar ni. Okay, Ana masuk pada muka depan. Muka depan kita punya Google Meet. Ana rasa semua dah pandai. Ana anggapkan semua dah pandai lah untuk login. Untuk login ke Google Meet. Ada dua cara, atau kalau kata di KPM dia ada 3 cara kan, sebab dia orang ada email MOE kan, dan juga dia orang ada pelantar MOE tu. Jadi dia orang ada 3 cara untuk masuk, tapi bagi kita ada 2 cara untuk kita nak login. Yang pertama, kita menggunakan kita punya masuk kepada Google kan, Google. Ana cuba tunjuk dulu. Kita type Google. Kemudian bila dah type Google, kita cari Meet lah kan. Meet ni kan. Bila kita klik Meet tu, nanti dia akan secara automatik masuk ke paparan depan ni, nampak? Kan? Macam paparan yang depan Ana ni, dekat Ana ni ada, sebab Ana dah setting, Ana dah masukkan dalam kalender, ada 3 khusus pada hari ni. Jadi ada 3 benda lah kat situ kan, 3 jadual lah. Jadi yang tu cara pertama. Cara kedua ialah, Anda tunjuk cara kedua apa ni, tinggal dulu. Cara kedua ialah kita login ke kita punya, contohnya anda ambil anda punya email ni lah, email e-didik, email e-didik. Contoh email e-didik. Masuk ke sign in dulu untuk email tak kisahlah. Tapi anda guna email e-didik. Anda klik dekat button yang ada 9 titik ni. 9 titik ni, kemudian cari ikon ni. Apa nama? Ikon ni. Nampak? Ada simbol apa ni? E-didik kan? Bila ada simbol ni, maklimah klik je. Klik je kat situ. Anda klik dia keluar apa kita tengok. Nampak? Dia keluar
Dia keluar benda yang sama je. Dia keluar benda yang sama. Cuma mungkin paparan gambar yang dekat layout maklim-maklimah tu tak kisah. Dia kadang-kadang dia bertukar macam-macam. Macam ni tadi kan. Ini warna, ini gambar lain. Ini gambar lain. Jadi ada dua kaedah untuk kita nak login lah untuk masuk ke Google Meet. Okey, kita tengok apa ada kat sini dalam paparan ni. Yang pertama tengok ada tarikh kat atas ni kan. Ada tarikh, kemudian masa. Kemudian ada yang paling penting kat sini. Join or start a meeting. Join or start a meeting. Maksudnya setiap kali maklim-maklimah nak buat kelas, contoh nak ambil kat sini, mesti klik kat sini klik dekat join or start a meeting. Okey. Nampak Setakat ni okey. Respon sikit kat chat tu. Okey tak? Okey alright. Bagus Mak Hafiz. Ini pelajar contoh ni. Okey, untuk bila dah ada ni, apa yang maklim-maklimah perlu buat ialah, contohnya maklim-maklimah nak mengajar subjek apa? Subjek bahasa Arab contohnya kan. Bahasa Arab. Baik, jadi ni Bahasa Arab contohnya. Bahasa Arab tahun 6. 6 apa? 6. Dah tak ingat dah. Semenjak tinggal sekolah dah ni. 6 apa? 6 Torik. Okey, 6 Torik. Contoh 6 Torik. Terima kasih Mak Syukri. 6 Torik. Bila masuk 6 Torik, continue lah. Boleh continue. Kita try continue Maknanya digalakkan maklim-maklimah tulis nama subjek ataupun kelas lah. Letak kat situ. Jadi dia akan keluar paparan kat depan ni nampak Okay, dia akan keluar paparan depan ni. Ni anda tutup dulu lah. Keluar pula gambar anda ni. Tak apa. Nak tengok pun okey. Nak belajar kan insyaAllah. Jadi internet anda dia loading sikit tapi tak apa. Jadi bila dah keluar yang ni, maknanya untuk bila kita buka Google Meet dia akan keluar macam ni lah. Apa yang kita buat tadi pada first sampai sekarang, dia akan keluar ni. Jadi anda tunjukkan beberapa button-button yang perlu maklim-maklimah tahu. Yang pertama yang ni, tanda ni, kamera ni kan. Kat kesel yang anda tunjuk ni. Ni dah keluar. Nampak dia keluar bahasa Arab tahun 6 Torik. Ni kelas kita. Maksudnya kelas kita dah diwujudkan tapi belum mula kelas lagi. Alamak. Nampak pula gambar. Tapi tak apalah. Macam-macam ada ni. Bahaya ni. Atas sikit. Nampak kipas sikit lah. Okey. Amboi. Dah ada rambut dia. Okey. Jadi dekat paparan depan ni, maklim-maklimah boleh tengok. Yang ni kalau kata anda klik yang tanda turn off camera, so dia akan padam lah. Tadi Maklim Syukri tanya mana button tutup kan. Dia akan keluar gambar image yang kita set dalam kita punya Gmail. Jadi bila anda off kan, dia akan keluar gambar anda lah dekat paparan Google tu nanti, Google Meet kita nanti. Kemudian yang sebelah dia ni ialah mikrofon. Jadi kalau kata kita tutup, kita mute kan, jadi maknanya kita tak dengar lah apa yang kita punya murid-murid kita nak cakap tu, tak boleh dengar lah. Jadi untuk kali pertama kan, mana bila kita nak mula sesi kelas tu, kita galakkan supaya semua murid mute kan dia punya dia punya mikrofon ni. Dan juga sebagai host juga nanti anda akan tunjuk juga kalau kata murid ni degil juga, dia tak nak tutup pun maklim-maklimah tengok mungkin ada orang luar yang masuk ke kelas kita kan. Di situ pun kita boleh remove.
remove siapa yang ada tu kalau kita tak kenal. Jadi sebab tu tadi Maklim Rusdi tanya kan, betul tak semua okey maklim-maklimah yang ada dalam kelas ni takut kelas mungkin daripada semi ke, daripada mak tahfiz ke masuk, daripada seriah ke masuk kan, tiba-tiba tersesat kan. Jadi kita kena pastikan dulu memang kelas kita tu memang murid kita, murid sebenar. Kemudian bila dah settle yang ni kan, Nami dah harap-harap okey lah ni. Sudah akan keluar yang ni kan. So kat sini yang rasa dah settle, kita cuba Ana try ni, Ana cuba. Ana tak pernah guna ni, tak pernah masuk banyak-banyak account ni, takut dia mengganggu, tapi kita cubalah. Anda tekan join now. Bila kita tekan join now tu, dia akan keluar yang ni nampak? Paparan depan ni. Kat depan ni nampak Bahasa Arab tahun 6 Taurik. Kemudian yang paling penting kita nak ambil yang ni. Ini. Ni maklim-maklimah Ni paling penting. Kita nak copy yang ni, klik copy. Kemudian kita akan paste dekat kita punya, sama ada guna Google Classroom ke, sama ada nak guna medium WhatsApp ke, ataupun apa lagi yang maklim-maklimah guna dengan murid. Apa medium interaksi dengan murid. Jadi kita boleh pastekan kita punya kod ni dalam kelas kita lah. But ini orang kata password untuk murid masuk ke kelas. Untuk masuk kelas kita. Boleh copy je maklim-maklimah. Dan bila dah copy ke medium yang anda sebut tadi, sama ada WhatsApp ke ataupun parking terus dekat GC yang maklim-maklimah buat ke. Jadi murid dah tahu dah, ini kelas Maklim Syukri, ini kelas Maklim Hafiz, ini kelas Maklimah Farahah, ini kelas Maklimah Zuraidah. Parking dah siap. Letaklah sikit note kelas apa kan. Kena ada detail sikit. Kelas Bahasa Arab tahun 6 Maklim Syukri. Kelas apa lagi? Sekian-sekian lah. Letak detail sikit. Takut nanti murid nak tanya ni. Boleh. Macam Ana dah try buat ni yang tahun 6 Taurik ni kan, nak tulis subjek ni tak keluar lah. Tak boleh. Boleh edit balik ke kena buat semula? Buat semula. Buat semula. Okey. Siapa yang ada soalan boleh buka mic terus tanya je. Takut Ana shock sendiri nanti. Ada masalah buka mic tu terus tanya. Okey, dah settle ni, kita boleh pangkah. Kita pangkah je. Macam Ana sekarang dah keluar 2 dah ni. Satu daripada kursus yang kita buat sekarang ni, satu lagi yang Ana buat baru ni. Ana takut dia pening nanti. Tapi kita cuba. Okey. Dalam ikon-ikon ni, cuma Ana nak respon daripada semua. Setakat ni faham tak? Boleh faham tak sekarang ni? Clear? Faham Alright, cantik. Semua faham. Ana nak padam ni. Ana nak padam yang kita buat yang baru. Ana takut dia kacau yang kita punya kursus ni. So Ana padam ni Suara hilang-hilang. Alah, kenapa hilang-hilang ni? Okey, tak apa. Ana padam lah Anda tak nak nanti dia kacau. So Anda masuk yang kita punya. Nampak? Ni contoh. Ni contoh. Sekiranya kita dah mula kelas, maklim-maklimah, kita dah mula kelas ni. Kemudian kita nampak ada anak murid belum, dia tak masuk kelas kita lagi, kan? Dia akan jadi macam ni, kan? Bila kita start present, kan, dia akan keluar kalau dia bukan email G Suite, dia akan keluar macam ni lah. Kita terpaksa admit. So kita admit lah. Anak murid kita ni admit. Ana cadangkan untuk kita admit murid-murid ni, maklim-maklim bagi masa. Contohnya kita mula kelas pukul 10 kan. Contoh kelas mula ke 10, jadi ambil masa mungkin 10 minit awal tu minta murid-murid terus join. Kita admit masuk dulu. Kan kita bagi murid masuk dalam kelas dulu. Kalau tak nanti dia akan mengganggu kita punya, bila kita present ni dia akan ganggu sebenarnya. Dia akan ganggu bila kita, contohnya anda buka slide tadi kan. Bila kita nak admit murid tu dia akan jadi susah.
Kita terpaksa tutup slide balik, kemudian baru nak admit. Dia kacau. Banyak benda kacau. Jadi pastikan sebelum mula kelas, maklim-maklimah, pastikan kita admit murid-murid kita dulu. Masuk dalam kelas dulu. Kita tengok macam memang murid ni memang tak hadir, memang tak boleh masuk. So kita mula kelas, jalan. Bagi yang murid yang tak dapat kelas tu, kita minta nanti tengok video kita balik. Video kita balik. Alright. Okay, yang tu selesai Bab kita nak sign in, kita dah tengok sikit. Kita tengok sikit dari segi tadi yang anda dah cover bab sign in dan juga join meeting kelas tadi. Dua tu dah cover. Kita tengok layout dalam kita punya Google Meet ni. Okay, ni yang kelas kita. Ada lagi yang nak masuk, nampak? Tak apa, kita admit je. Risau. Yang ni sebab anda tak present guna slide. Jadi tu tak kacau sangat. Sebab anda present guna entire screen. Guna semua screen yang ada. Jadi maklim-maklimah boleh nampak kan kat depan ni semua kan. Ni kelas kita ni. Okey. Jadinya kita masuk dekat yang ini. Anda nak tengok ni bahagian bawah ni kita tengok bahagian bawah sekali ni. Bahagian bawah ni. Ada turn on caption, kemudian ada you are presenting. Kalau maklim-maklimah nak buat presenting apa-apa kan, maklim-maklimah boleh tekan kat sini. You are presenting ni kan. Sekarang ni anda tengah present, sebab tu dia tulis you are presenting. Kalau kata sebelum ni, kalau sebelum anda tak present, dia akan keluar apa? Present kan. Maklim-maklimah klik je present tu. Klik. Contoh macam mana nak tunjuk kat sini ada. Anda cubalah, anda cuba buka kelas ni, kelas baru tengok. Sekejap anda cuba dulu. Tak jadi lah. Kelas matematik contoh. Matematik 1 Abu Bakar. Contoh kita create kelas sebab nak tunjuk layout yang sebelum kita nak record. Okay, yang ni keluar ni. Kejap maklim-maklimah. Bagi dia loading kejap. Maklim-maklimah boleh test je. Boleh cuba-cuba je. Kan, jadi tak jadi ke, boleh cuba dulu. Dan sebaiknya bila dah create kelas tu, maklim-maklimah masuk dulu. Testing dulu kelas tu. Okey tak okey kan. Itu yang anda buat pun. Sebelum mula kelas, testing kelas dulu. Okey tak okey, tengok kan. Stable tak stable. Slow sikit internet ni. Harap-harap anda tak terkeluar lah. Okey. So anda tekan join now ni. Dah keluar kelas kita. Anda tekan join now. Anda nak tunjuk paparan asal dia macam mana. Jadi maklim-maklimah harap boleh faham lah. Okey. Anda pangkah tadi kelas tu. Kemudian, okey, nampak dia keluar turn on caption. Sebab anda sekarang tengah presenting, dia tak keluar. Okey, dia keluar. Cantik. Dia keluar ni kan. Okey, ni dia punya asal dia. Layout asal dia macam ni. Layout asal macam ni. Turn on caption. Kemudian present now. Present now, nampak? Button present now ni yang sangat penting yang maklim-maklimah kena tahu. Supaya bila maklim-maklimah mula kelas online nanti, setiap kali ada bahan-bahan contohnya slide ke apa ke kan, apa yang contoh ada video yang maklim-maklimah nak tunjuk ke, boleh boleh terus paparkan macam mana anda tunjuk yang tadi tu. Dan akan keluar sebiji apa yang ada dekat kita punya slide. Contoh anda tekan present now. Nampak? Bila apa beza button-button ni? Your entire screen dengan a window, a Chrome tab. Your entire screen ni maksudnya apa? Maksudnya bila kita klik kat sini, dia akan tunjukkan keseluruhan apa yang ada dalam kita punya screen laptop ke, screen desktop ke, ataupun handphone ke, dia akan keluar apa yang ada layout kat dalam ni. A window maksudnya item, kalau kita contohnya kita nak guna PowerPoint, kita nak guna Office, Word, kita nak guna Excel dan sebagainya, dia akan keluar kat sini. Maklim-maklimah boleh pilih a window, boleh select
Ana tak tunjuk kat sini harap maklumat faham lah Ana takut nanti dia kacau ni. Kemudian dia ada Chrome tab. Chrome tab ni lebih kepada apa? Extension yang kita gunalah dalam Google. Contoh Ana bagi kalau extension yang ada, salah satu dia ialah ni lah, Jamboard ni kan, Jamboard. Ataupun yang lain-lain tu kena explore lah yang lain-lain tu. Banyak extension dalam Chrome tab ni. Ana pun tak explore sangat. Jadi yang mana yang mungkin yang ada kebaikan yang boleh maklumat explore tu, maklumat boleh explore lah, gunakan. Jadi 3 benda ni. Alright, settle kat sini. Nanti maklumat boleh try kat rumah. Settle, Anda tutup. Okay, tengok button yang ni 1, 2, 3 ni, button traffic light orang bagi kan. Tak tahulah istilahnya kalau bahasa apa, alam maya ni button traffic light. Tengok button traffic light ni, klik button traffic light, dia akan keluar, nampak? Yang first sekali lah record meeting. Ini yang paling penting. Sebelum maklumat mulakan kelas, pastikan maklumat tekan record meeting. Tekan dulu. Sebab bila maklumat lupa tekan record meeting dalam masa kebiasaannya bila nak buat kelas tu, dalam sejam tu dia dah hilang dah button record meeting sebab kita terlupa nak record meeting pada awal tu. Jadi pastikan bila mula kelas terus record meeting supaya nanti segala benda dalam kita punya perbincangan kelas tu dapat kita masukkan balik dalam Google Classroom. Pastikan ada. Pastikan tekan, klik je record meeting. Bila klik dia akan bertukar warna jadi warna merah dan contoh kat sini Contoh Anda tunjuk kat sini, nampak? Ni yang slide yang dalam kelas kita ni. Nampak dia akan keluar button ni, record REC. Yang ujung belah kiri, ujung sekali ni. Sebelah gambar Ana ni. Dia akan keluar button ni. Maksudnya apa? Maksudnya kita punya kelas sedang direkod. Dan maklumat jangan risau. Jangan risau sekiranya bila dalam tiba-tiba semasa maklumat mengajar kan, contohnya maklumat mengajar tiba-tiba terkeluar kan. Jangan risau, maklumat terus join balik, terus masuk balik. Dia akan keluar balik, dia akan keluar macam biasa balik. Tak ada masalah. Dan rekod ni dia akan berjalan sehinggalah maklumat habis kelas. Tu bagusnya bila tekan rekod ni, dia tak hilang. So apa yang kita buat akan direkod lah. Mudah. Alright. Jadi peringatan setiap kali kelas sila minta siapa tulis kat chat tu, setiap kali kelas sila rekod. Sila rekod. Contoh kat sini kan, Ana buka yang kelas kita ni. Kalau Ana tekan stop recording kan, bila Ana tekan stop recording maksud dia akan stop lah. So Ana tak nak tekan sebab Ana nak record kelas ni. Jadi kita masuk ke tadi, slide balik, slide yang satu lagi tadi. Okay. Yang ni change layout. Change layout ni ada apa? Dalam change layout kita cuba change layout, kita klik change layout, dia akan keluar item auto, sidebar, tile, spotlight. Yang sekarang ni kalau ikutkan dalam kita punya kelas Google Meet ni, Ana guna sidebar. Ini kan. Ini Ana guna sidebar sebab dia ada kat tepi ni. Kalau Ana klik gambar ni, gambar orang ni dia keluar tepi kan. Ni layout dia sidebar. Sidebar. Jadi kalau kita guna tile, tile ni fungsi dia kita boleh tengok semua murid-murid kita dalam kita punya skrin ni. Kita tukar je lah contoh kita masuk yang ni. Anda try kat sini okay. Contohnya Anda tukar layout, Anda nak tukar, Anda tak nak lah ini kan, Anda tak nak ni, Anda pergi ke sidebar. Contoh sidebar, nak tukar sidebar, jadi tak sidebar. Dia akan keluar ni kan, sidebar. Anda klik apa tadi? Anda tukar tile. Jadi tak tile? Tak jadi. Sebab apa? Sebab Anda tengah present. So dia tak keluar kat sini. Tak tahu. Dekat maklumat keluar tak? Saya tak keluar juga sebab Anda tengah present.
Jadi dia tak keluar. Tapi kalau kat sini, kalau maklumat apa nak tengok sebelum kita mula kelas tu, kalau nak tengok semua murid kan, boleh cuba change dia punya layout ni kepada tile dulu. Kita pastikan semua anak murid kita ada dalam kita punya kelas ni. Boleh tengok satu-satu. Ataupun tadi Maklim Rushdi suruh buka gambar. Okey, semua murid antum semua buka video. Bukan Maklim nak tengok gambar antum semua. Okey, tukar dia punya layout dulu kepada tile. Kemudian kita boleh tengok gambar anak murid kita seorang. Jadi kena buatlah benda tu. Cuba buat. Turn on full screen. Full screen ni dia akan jadi macam ni Maklim. Bila dia full screen, fungsi dia lebih kepada kita galakkan bila murid nak mula kelas kita minta murid dia tekan full screen ni supaya dia nampak semua sekali apa yang ada kat depan ni kan. Dia tak kacau sangat, dia tak mengganggu, dia tak nampak gambar-gambar budak, gambar apa kawan-kawan dia kan. Dia tak nampak, dia akan nampak semua penuh jadi minta murid tekan full screen tu. Kemudian setting. Setting ada apa setting? Kita tengok. Ini lebih kepada nak setting kalau gunakan mic. Maklumat sekarang ana guna mic, bukan mic, guna earphone. So dia akan automatic. Ya. Ana nak cuba buat untuk 6 toriknya bahasa Melayu kan. Okey. Ana turn on kamera. Tak keluar. Kamera tu tak on pun. Kenapa dia sama ada mungkin maklumat guna apa? Laptop ke apa? Laptop. Takut maklumat punya laptop bahagian apa? Kamera tu mungkin ada masalah ke? Cuba check nanti. Okey. Biasanya kalau tekan tu dia akan keluar lah. Dia akan, contohnya laptop baru-baru sekarang ni, dia akan keluar macam lampu kat sebelah kamera tu. Jadi kalau lampu tu menyala, maksudnya kamera tu on lah. Cuba tengok. Okey, nak terus lagi Dari setting, use a phone for video. Ni tak perlulah. Report pula. Yang bawah ni tak payah. So settle lah bahagian ni. So anda nak tukar tadi balik. Tukar. Anda exit full screen. So settle. Settle lah bab Google Meet. Kan susah pun. Jadi sekarang ni maklumat dah tahu macam mana nak sign in. Dah tahu macam mana nak create kelas. Macam mana kita nak minta murid join meeting kelas. Kemudian macam mana nak record meeting Macam mana nak record meeting. 3 benda tu. Kemudian Anda rasa itu benda yang basic lah. Benda yang basic dalam Google Meet yang maklumat boleh apply. Boleh cuba dulu, buat je. Jalan je dulu. Sebab selepas ni kita punya cara sekiranya PKPB ni masih berterusan, kita terpaksa buat kelas secara online dan kita menggunakan platform Google Meet. Kita galakkan semua menggunakan platform Google Meet sebagai kita punya kelas online. Online kelas. Jadi maknanya setiap hari tu ada online kelas lah. Okay. So selesai bab tu, 3 tu. Kita cuba masuk. Sekarang masuk balik kat sini. So anda padamkan kat sini Kalau ada soalan lagi sebelum anda pergi lagi jauh, masuk ke setup tarikh dan paparan ni. Okay, turn on caption. Kita try. Tak apa, boleh cuba. Anda lupa satu lagi Sekejap sebelum ni macam mana anda sebut tadi, sekejap Malam Hafiz contoh anda buka kat sini dalam kelas kita ni. Sorry. Okay, ruangan chat. Okay, ruangan chat ni ini medium untuk sama ada kalau kata murid tu nak tanya soalan ke ataupun cara lain. Yang pertama tadi guna chat, yang first guna chat, yang kedua boleh guna boleh guna terus direct bercakap dengan guru lah. Minta murid tu onkan dia punya mic dan bercakap terus direct tanya apa masalah kan. So murid bercakap sendiri, interaksi dengan guru. Tak ada masalah. Kalau dia segan, tulis kat chat ni apa benda yang nak ditanya. Kemudian dekat ni tadi anda cakap berkaitan dengan kalau kata murid tu dia tak pandai nak mute.
dia tak pandai nak tutup suara. Jadi ana tunjuk contoh ana pergi dekat ni, contohnya Muallim Salam kan. Muallim Salam. Cuba klik kat Muallim Salam. Nampak? Dia akan keluar pin to screen. Dia akan keluar ni tanda you cannot unmute someone else. Sebab sekarang ni sebab Muallim Salam tengah mute. Cuba Muallim Salam tekan ni. Tekan button mic. Nampak? Dia bertukar. Nampak? Dia bertukar kepada tanda mic ni. Jadi Muallim boleh mute lah. Contoh ana mute-kan Muallim Salam. So dia akan keluar ni. Mute Abdul Salam Bakar for everyone in the call. So tekan mute. Jadi kita boleh bantu murid-murid untuk mute-kan dia orang kalau kata dia orang tak pandai nak mute. Tapi kalau kita nak buka mic, kita tak boleh Kita hanya boleh mute je. Nak buka tak boleh sebab nak buka tu kena murid tu buka sendiri. Contoh tadi Muallim Salam dia buka sendiri. Anda tak boleh buka kan. Anda boleh mute saja. Dan yang kedua tu macam mana kita kata tadi kalau kata bukan kita nampak ni bukan anak murid kita ni. So kita boleh remove. Contoh anda nak remove Muallim Salam. Nanti terkeluar Muallim Salam. Contoh anda remove. Dia akan keluar remove Abdul Salam. Siapa masuk ni? Muallimah Fitrani masuk. Okey, tak apa. Anda emit lah. Okey, remove Abdul Salam Bakar from the call. So kalau anda tekan remove, Muallim Salam akan terkeluar. Jadi kita pastikan, so anda cancel kat sini. Kita pastikan dalam kelas kita ialah anak murid kita lah. Anak murid kita. Selain anak murid kita, kalau Muallim tengok macam orang luar kan. Muallim remove je lah kan. Buat apa nak masuk kelas kita kan. Contohnya tiba-tiba ayah dia nak masuk kelas ke kan. Pening nanti Muallim nak ajar mak ayah ni kan. Pastikan memang yang masuk tu adalah murid lah. Boleh? Okey. So selesai dia punya kat sini. Tadi anda nak balik kepada caption ni. Caption. Tadi Muallim Hafiz tanya tentang caption kan. Anda masuk kat sini sekejap. So ini anda tutup dulu. Turn on caption. Anda pun tak pernah guna turn on caption ni. Tapi kebiasaannya anda turn off je. Nanti Muallim Hafiz boleh try kot turn on, turn off ni. Tapi biasanya anda tak guna lah untuk caption turn on, turn off ni. Susah sebut BI ni. Okay. Jadi anda rasa abaikan dulu turn on, turn off caption ni. Abaikan saja. Jadi selesai bab ni. Selesai anda nak yang seterusnya yang keempat, anda nak tunjuk macam mana Muallim Sukamko pun dah. Anda ambil masa lajak sekitar 10 minit 10 minit. Kalau sempat kita berhentilah. Anda nak tunjuk macam mana Muallim boleh set up ke Google Calendar yang macam mana yang anda buat tadi depan tadi kan. Okay, first kali Muallim mesti pergi kepada Gmail masing-masing lah. Gmail masing-masing. Macam sekarang anda buka Google Drive, My Drive yang anda sendiri. Yang ni paparan email anda lah. Anda gunakan email EDDate Malaysia, G-Suite EDDate Malaysia. Kemudian pergi ke Google Apps, cari kalender. Mana kalender? Kalender. Ni. Nampak? Ada kalender kan? Pergi ni, kalender ni. Masuk. Kita nak set kelas kita kan. Sekarang ni nak set kelas. Contohnya pukul 9.10 kelas tilawah. 10.11 kelas apa? Matematik BI kan. Okey, dia akan keluar ni. Nampak? Paparan ni. Nampak Dalam paparan kalender ni, dia itulah Google ni banyak fungsi-fungsi sebenarnya kalau kita faham, dia lebih memudahkan kita lah. Contoh ni yang anda dah set. Nampak?
ada kursus guru. Ada kursus guru penggunaan di Seri, kursus guru penggunaan di di apa Seria, di Semi, So kat sini anda dah set. Jadi kalau anda bagi satu contoh macam mana maklumat boleh set Google Meet dengan murid, contohnya 4 bulan, anda ambil 4 bulan, pukul, anda klik sini 4 bulan. Klik je 2 kali. Macam ni. Dia loading. Sekejap. Nampak? Dia akan keluar ni Dia akan keluar paparan ni. Nampak? Bila dah keluar paparan ni, add title. Add title lah, tulis lah kelas maklimah. Contohnya kelas apa? Kelas apa bahasa Melayu pula. Contohnya kelas BM tahun 6. Ini atas ni tekan je hello. Kalau dia keluar pop up tu tekan hello je. Semua hello je. Okay. BM. Sekejap tengah loading lah namanya ni. Kenapa? Okay. BM tahun 6. Kelas mula pukul apa? Maklimah. Boleh set kat sini kelas. Pukul apa? Tadi anda dah klik pukul 9.10 kan? Maklimah boleh klik lah. Pukul apa mula kelas. Kemudian yang paling penting kat sini. Nampak? Ada tanda Google Meet ni. Kemudian tekan ni. Add Google Meet Video Conferencing. Tekan add. Klik je. Nampak? Bila dah tekan tu, dia akan keluar pas, orang panggil apa? Kod. Ni kod kita. Kod kelas. Nampak? Jadi bila setiap kali maklimah setting tu dekat Google Calendar ni, dia akan keluar kod yang berbeza setiap kelas lah. Jadi maklimah boleh copy ni kan, boleh copy ataupun sekejap lagi pun boleh copy, tak apa. Kita buat dulu, create dulu. So tulislah apa-apa kat sini depan. Yang paling penting kat sini je, BM tahun 6, masa paling penting. Kemudian apa lagi, kelas ni, kelas tulis kelas apa, kelas untuk kelas apa kan, kelas okay, 6 Torik tadi, 6 Torik. BM tahun 6 Torik contoh kan. Join with the Google Meet dah settle. So balik rumah terus tekan save je. Tekan save. Okay, bila dah keluar sini kan, macam mana sekarang dah buat 3 kan. Yang ni contoh kan. Maklimah klik je. Klik sini. Dia akan keluar ni kan. Sini tekan tanda ni. Copy conference link in clipboard. Okay, boleh copy. Copy je. Ambil kod ni. Masuk ke Google Classroom yang maklimah nak guna tu. Ataupun WhatsApp group. Masukkan WhatsApp group. Kelas apa. Sekian. So, maklimah. Maknanya untuk akan datang ni, anda keluar dulu. Anda keluar. Pastikan nanti dalam kalender maklimah terus susun je. Susun. 1, 2, berapa kelas sehari. Susun. 5 berapa kelas. 6 berapa kelas. Kan? Susun kelas je. Jadi, setiap kali nak mula kelas, biasanya kalau kita guna Gmail, dia akan remind kita. Kan? Dia akan tengok. Macam sekejap lagi pukul 11.30 dia akan remind Ana ni. Kan? Sebab tu kena habiskan kelas 10.30. Sebelum 10.30 kena habiskan kelas. Sebab dia akan masuk kelas lain lepas ni. Jadi maklimah boleh set kat sini Boleh? Boleh faham tak yang ni penggunaan Google Calendar ni? Respon sikit. Macam cakap seorang ni tak best betul. Oh bagus Malik Syukri. Malik Syukri faham, mana saya semua faham tu. Alhamdulillah. Okay, settle. Settle yang item nombor 4 hari ni. Sempat tak ni? Cara melaksanakan dalam Google Classroom. Okay, anda tunjuk contoh. Contoh. Beza antara kita guna apps untuk Google Calendar dan juga dalam Google Classroom. Tapi Google Classroom,
Dia hanya ada pada akaun G Suite sahaja, G Suite sahaja. Jadi ana cuba dulu. Ana masuk kepada ana punya Google Classroom, Google Classroom. Contoh dalam email ni biasa kita boleh ni je. Maklumat pergi ke titik ada 9 titik ni, pergi ke sini, tengok cari Google Classroom. Google Classroom Ana tunjukkan macam mana dia auto kalau kata kita guna akaun G Suite Kalau akaun Gmail biasa dia tak ada Memang tak ada. Tak jumpa. Tak tahulah, mungkin kalau kata maklumat jumpa, nanti maklum pada Ana lah. Tapi Ana tak jumpa kalau kita guna akaun Gmail biasa Akaun personal memang tak ada. Okey, ini kena faham step dia Contohnya sekarang ni tak keluar lagi anime kelas ni. Ada kelas ni. Kejap. Alright. Okey. Cumanya anda dah tengok yang Google Classroom bagi sekolah rendah Hira. Dia semua guru bercampur Maklumat Zuraida Tu ada soalan tu. Soalan? Soalan apa? Kalau nak cancel kelas boleh remove. Terus remove je. Boleh remove. Nak remove Ana punya Ana dah ada tak? Okey. Contoh kan. Okey, tak nak kelas. Kita klik. Contoh Ana tunjuk tadi. Sebelum Ana pergi Ana punya classroom, masuk dari sini balik tadi. Google Calendar tadi. Contoh Ana tak nak. Tak jadi kelas ni, cancel lah ini. Contohnya Ana MC ke kan. Guru tu MC ke sebagainya. Klik, right click, kemudian tekanlah delete. So dia akan cancel lah. Tekan delete. Boleh slide nanti maklumat sudah. Nanti anda kongsikan slide. Bila anda buka slide tadi, dia kacau sikit. Anda tak pasti sama ada laptop ni masalah ataupun Ana masalah. Nanti kena tengok balik. So delete je maklumat Rona. Contohlah anda tak nak kelas BM ni kan, anda delete lah, anda buang. Bukan kelas anda pun kan, anda buang lah. Boleh maklumat Rona? Alright. Settle. Tadi masuk tadi balik. Mana kelas sana? Okey, dah keluar. Okey. Anda ada 1 2 3 4 5. Yang ni akaun anda punya akaun e-didik. Akaun e-didik anda tak ada, masih kosong lagi untuk kelas-kelas ni. Yang ni classroom bagi sekolah menengah. Belum, ni pun anda belum invite lagi pelajar-pelajar. Jadi anda nak test dekat sini. GC Selangor. Ini Google Classroom bagi yang mana yang daftar untuk GC Selangor, dia akan masuk sini So anda buka ni, anda klik untuk GC Selangor. Tapi sini ada orang kan. Sini okey. Ni contoh yang dah ada, nampak? Kalau maklumat perasan kat atas ni, dekat dia punya banner ni, dia ada keluar Meet link, Meet Google Lookup attend B ni, dia akan keluar ni. Dia akan keluar secara automatik. Macam mana kita setting yang ni bila kita ada kelas. Cuma tak apa, ini kita just sebagai info je lah, sebagai info. Nak masuk kelas lain lah. Ini kelas ni macam tak best je. Masuk ni lah. 1 Ibn Khaldun. Okay. Macam mana kita nak generate meet link dia keluar baru. First kali, maklumat pergi dekat yang ni. Bahagian macam gear ni. Bahagian gear. Ni, bahagian gear. Ni kan? Nampak gear yang ujung ni. Pergi button gear ni, klik, kemudian klik. Nampak? Dia akan ada, sama juga ada simbol meet, kemudian maklumat boleh generate meet link. Generate meet link. So dia akan keluar dah, nampak? Ini meet link yang akan kita gunakan untuk Google Classroom, dalam Google Classroom. Okay. Kemudian macam mana kita nak visible lah. Dia turn on, visible. Jadi kita cuba pangkah. Oh, sorry. Alamak. Sorry. Anda tak tahu. Kena save dulu. Save dulu.
Save dulu, kemudian baru pergi. Nampak dia akan keluar. Dia akan keluar meet link bagi kelas yang kita buat tu. Cuma dekat sekolah dekat Sri, sebab kita guru-guru bercampur, kan, guru bercampur. Kecuali memang setiap guru dia ada Google Classroom sendiri. Setiap kelas, setiap subjek dia ada yang dia punya sendiri, tak apa. Dia boleh buat Google Meet dia sendiri. Meet link dia sendiri. Tapi kalau dah bercampur ni, anda tak galakkan. Sebab apa? Sebab nanti 2-3 kelas, kalau kelas berlangsung tu, satu kelas tu berjalan 3 kali serentak, dia akan kacau sikit. Meet link tu. Dia akan kacau. Jadi anda tak galakkan bagi penggunaan secara beramai-ramai ni, kan. Tapi kalau kata maklimah memang ada Google Classroom sendiri untuk setiap subjek tu, tak apa. Contoh, anda ambil dekat di SEMI, kan. Di SEMI ada setengah guru, dia buat Google Classroom dia sendiri. Dia buat untuk tingkatan 1, subjek apa, kan. Dia buat dia kelas sendiri. Dia ada pro dan cons bila kita buat secara individu dan secara jemaah ni, secara grup ni, kan, ramai-ramai ni, dia ada pro dan cons. Jadi dua-dua boleh guna, cuma setakat ni rasa untuk memberikan, kata, galakan kepada semua, kan, untuk memudahkan maklimah Zuraidah juga, untuk memudahkan bahagian SU untuk follow up jadual juga, kita letakkan satu grup saja, tak apa. Tak perlu untuk maklimah create untuk akaun individu, tak perlu, tak payah. Gunain je kat situ, tak apa. Cuma ada beberapa function yang kita tak boleh guna, tak apalah, kan. Tapi yang penting maklimah tahu guna macam mana nak guna penggunaan Google Classroom pun dah okey. Right, dah pukul apa? 10.13. Okey. Dah settle bab ni. Ana buka sikit je, ana intro sikit tentang Jamboard, Jamboard. Maklumat Farha, kan, bila kita dah create link yang ni, link ni dia bagusnya bila kita guna Google Classroom ni, link ni dia takkan bertukar. Jadi maklimah boleh guna meet link ni daripada sampai habis kelas lah, kan. Dia takkan bertukar. Jadi murid pun akan guna link ni je. Cuma anda sebut tadilah, bila kata 3 kelas berlangsung serentak, contohnya, kan, dia akan kacau sikit lah, kan. Kecuali memang kelas tu dia lain-lain, mungkin boleh guna lah kot, kan. Cuma anda tak galakkan sangat lah untuk guna kat sini. Tapi kita boleh cuba, kan. Cuma beza antara Meet link kod yang kita set up daripada Google Meet yang awal tadi dengan Google Meet kod daripada Google Classroom. Beza dia ialah dalam Meet link yang Google Classroom, dia punya kod dia sama je. Dia akan sama sampai bila-bila. Kita akan guna banyak kali kod yang sama. Tu beza dia. Kalau yang awal tadi kita set up melalui Google Meet tadi, yang awal tu, dia akan keluar kod yang berbeza, kan. Macam Ana tadi, kan, Ana 3 kelas, dia akan generate 3 kod yang berbeza. Dia tak akan dapat kod yang sama. Itu beza dia antara GC dan juga Google Meet bila kita set up awal. Okay, Ana nak tunjuk last. Sempat kot, insyaAllah. Kita nak masuk dekat Jamboard. Okay, Jamboard ni kat mana? Apa aplikasi Jamboard? Apa aplikasi Jamboard? Jambon dah jadi. Bukan Jambon tu. Anda ambil kat sini, masuk macam tadi sama juga. Cari dekat tanda titik 9 ni. Cari perkataan simbol Jamboard. Apa-apalah sebutlah, Jamboard ke Jamboard ke, kan. Nampak tanda ni? Jamboard ni. Masuk tanda Jamboard ni. Klik je. Maklumat klik. Kita cuba test lagi. Kita set up kat sini, kita test dekat kita punya Google Meet lagi, dekat maklimah. Okay, nampak dia akan keluar paparan ni. Bila keluar paparan yang ni, maklimah boleh tekan ni, create. Tekan tanda ni, plus New Jam.
New jam. Maulana Syukri new jam. Klik new jam, tanda tambah ni, new jam ni. Tengok apa yang berlaku. Dia akan keluar. Dia akan keluar whiteboard. Dia akan keluar whiteboard. Nampak? Tunggu, lambat dia masuk ni. Loading ni. Nampak? Dia keluar. Dia akan keluar whiteboard. Jadi maklumat bolehlah sini nak mengajar, nak tulis whiteboard. Contohnya kita explore, nanti maklumat boleh explore sendiri ni. Pergi kat bahagian ni contohnya. Ni ada bahagian pen, marker, highlighter, apa lagi? Brush. So kita ambil pen. Pen kat sini nak tulis. Apa ni? Loading ni tak nanti sikit lah. Apa ni? Tulislah apa-apa maklumat. Macam tak cantik je. Boleh tulis apa-apa yang tulis kat sini. Tulislah apa-apa. Ataupun kalau nak padam, tekanlah padam. Ni ada eraser padam. Yang ni maklumat boleh explore sendiri ni. So maknanya nanti maklumat boleh integrate daripada Google Meet terus ngajar guna whiteboard ni pun boleh, tak ada masalah. Contohnya nak masukkan apa lagi? Nak masukkan sticky note. Contohnya. Yang ni lebih kepada arahan lah, arahan. Okey, arahan apa? Buatlah kan. Sila bulatkan contohnya. Bulatkan apa? Sila bulatkan apa haiwan pemangsa contohnya. Kita keluar sini. Ini kita boleh besarkan sikit ke apa ke arahan. So kat sini yang kat sini maklumat boleh lah cari. Tapi sebelum maklumat nak guna apps ni, anda cadangkan maklumat masuk dulu, buatkan dulu. Setupkan dulu. Contohnya nak cari apa? Gambar. Masukkan gambar kan. Masukkan gambar apa? Gambar haiwan. Ada gambar haiwan? Tak adalah gambar haiwan. Contohlah anda ambil gambar apa dekat sini lah. Anda ambil gambar. Oh lama. Gambar maklumat. Gambar. Tak ada lah. Gambar ni je ada. Masuk gambar ni lah. Ingat dengan loading. Kita tengok dulu. Keluar gambar tak? Tiba tu keluar gambar. Sila bulatkan haiwan pemangsa. Ni bukan haiwan pemangsa. Ni contoh. Contoh gambar. Alamak, Nami dah keluar dah reminder. Aduh, kejap sekejap Okay. So boleh, maklumat boleh explore. Laser ni lebih pada highlighter lah. Highlighter tengok nak copy apa. Faham. Okay, yang paling penting kat sini ialah bila contohnya maklumat dah siap. Dah siap semua kan. Maklumat boleh pergi kat share. Pergi dekat share. Sekarang ni dah siap kan, kita punya kerja kat sini. Pergi kat share. Pastikan ni, anda sekarang guna email e-didik kan. Tukar change link ni, tukar kepada pastikan dia ni anyone with the link. anyone with the link. Ni yang pertama syarat dia, anyone with the link. Kemudian viewer ni tukar kepada editor. Dah settle ni, kemudian copy link. Sekarang ni anak nak cuba masuk dekat ni dekat kita punya kelas.
Roziana pula ni. Masuk kelas. Ana klik dekat bahagian chat. Ana klik dekat bahagian chat. Mira masuk lagi. Masuk tadi. Okay. Ana klik bahagian chat. Ana copy kat sini. Tadi anda copy tadi. Ana paste. Copy pula. Ana paste. Okay. Maksudnya nanti link ni akan dibuka oleh murid dan murid boleh ikut arahan kita tu lah. Apa yang kita contoh dekat ni kan. Dekat jam ni dah done. Apa yang ada kat paparan kat sini, murid akan dapat paparan yang sama. Tak percaya buat lima-lima boleh buka lah. Link yang anda bagi tu. Dia akan dapat benda yang sama. Kena send dalam chat. Betul Maklumat Syah. Send dalam chat. Tak apa, yang ni maklumat boleh explore. Jamboard ni boleh explore sendiri. Dia punya bahagian tepi pen, bahagian ni semua boleh explore. Cuma yang bahagian teknikal dia bahagian share tadi ni. Bahagian share ni bahagian share nanti yang ni. Okey, kalau dah guna handphone kita kena install. Kena install Jamboard. Tapi kalau kita guna direct pada email kita, Gmail kita, tak ada masalah. Macam anda sebut tadi, pergi ke item nombor 9. Nampak? Ada orang bulat lah. Nampak? Dia akan online. Nampak? Jadi, nampak? Namanya, apa yang murid buat, dia akan online. Anda tak pasti siapa yang buat ni. Siapa yang bulatkan ni? Respon sikit. Masalah siap respon. Okey. Maksudnya, kita boleh berinteraksi direct dengan murid. Murid akan buat nampak? Anda baru nampak ikon maklimah tu. Siapa yang menggunakan aplikasi tu, dia akan keluar gambar kat depan tu. Nampak? Ada gambar tu. Tapi kecil lah gambar tu. Maknanya kita boleh guna secara interaktif lah. Nak bagi murid tu seronok kan. Belajar sama-sama kan. Nampak open apa macam-macam dah keluar ni. Okey, cukup. Anda tak nak ni. Okey, dah habis. Maksudnya kita punya rasa selesai bab penggunaan daripada anda ulang balik lah. Sebagai kesimpulannya dalam kat 10.30 hari ni. Sebagai kesimpulan dia. Nanti anda sharekan macam mana kita nak, anda dari segi nak share balik link tu. 1 minit je Mak Firo. 1 minit je. Itulah. Okey. Maklumat Afifah, nanti anda share macam mana nak share balik, nak settingkan balik untuk kita nak copy ke kita punya Google Meet tadi nanti anda share balik. Right. Okay, anda rasa setakat dulu. Cuma anda ulang balik yang first tadi kita dah belajar tentang sign in dan kita dah create kita punya kelas, kemudian kita dah boleh join meeting kelas, kemudian kita boleh record. Ingatlah record. Pastikan record dan anda akan cuba buat satu platform untuk kita simpan kita punya bahan record kita tu, insya-Allah. Dan nanti parent ke murid ke kalau nak access, dia akan boleh masuk je ke kita punya portal tu. Kemudian kita dah tahu macam mana nak set up tarikh, kita dah tahu paparan dalam Google Meet, dan kelima kita dah tahu juga macam mana kita nak create dalam Google Classroom, Meet dalam Google Classroom, kita dah tahu. Kemudian last kali kita dah tahu macam mana fungsi Jamboard lah. Jamboard. Banyak lagi maklumat extension dalam Google ni yang boleh kita guna untuk kita nak buat online dengan murid ni. Jadi anda rasa setakat tu dulu kan. Kalau ada soalan lain yang nak tanya sebelum anda tutup. Boleh buka mic dan terus tanya. Ada lagi masa 2 minit. Suara hilang? Kenapa suara hilang? Betul ke suara hilang? Hello. Ada. Terkejut. Suara hilang tiba-tiba. Ada soalan? Anda buka? Boleh.
Nanti kalau ada masalah. Ya. Dengar. Just nak tengok yang Jamboard tu maksudnya yang Jamboard tu tengah kita present tu kita terus buka Jamboard tu lah macam tu. Ya. Boleh. Macam mana buat tadi kan? Kita yang paling penting kena present dulu. Maksudnya kita buka tab yang baru lah untuk Jamboard tu. Betul. Buka tab baru. Okay. Macam sekarang ni kan. Nak buka tab baru kan. So klik je. Kemudian dia akan keluar lah. Tiba-tiba keluar gambar lain pula. Kan? Alright. Lama. Lagi? Ada lain? Okay, kalau... Okay, dah boleh stop lah. Okay, maksudnya kalau tak ada apa-apa, insyaAllah mudah-mudahan apa yang anda sampaikan pada pagi ni dapat memberikan sedikit ni lah ilmu lah kepada maklim-maklimah untuk praktikalkan bersama dengan murid-murid, dan harap-harap berjalan dengan lancar lah. Cuma satu je peringatan daripada anda untuk Google Meet ni, Google dia bagi promosi sehingga bulan 10 je, 1 Oktober, untuk kita buat kelas ramai 250 orang. Kemudian nanti lepas 1 Oktober, 2 Oktober dia akan balik pada normal lah kepada 25 orang. Dan rasa kelas-kelas kita cukup kot 25 Kalau cukup kita boleh teruskan je lah dengan Google Meet tu. Dan kemudian pastikan, last kali ingatan berana, pastikan setiap kali maklim-maklimah buat kelas online, pastikan record. Pastikan record. Itu yang paling penting. Record. Kena record. Kalau tak record nanti kesian juga kepada murid yang ada masalah. Kemudian ada lagi tak terlepas pandang? Okey, rasa yang tu je kot daripada Ana. Okey, itu je. InsyaAllah. Rasa semua apa-apa yang mungkin lepas ni kalau nak bertanya boleh terus PM Ana lah, insyaAllah. Allahualam. Ana serah balik kepada Maklim Rushdi dah 10.30. Okay, Maklim Rushdi. Dengar-dengar ada sijil InsyaAllah. Okay, terima kasih Maklim Fairul. Terima kasih banyak-banyak. Kalau siapa-siapa yang ada masalah boleh PM terus Maklim Fairul nanti. Sebab kita bagi sesi sebenarnya 1 jam, tapi ni dah lebih sejam suku. Kita mula pelambat, so jadi sejam setengah. So kita ada grup lain pula lepas ni. Ada yang tak mesej Hana kata nak masuk, dia terlepas, so nanti Hana akan minta masuk grup satu lagi. So itulah. Okey, dah lagi 1 minit 10.30. Terima kasih semua dan semua boleh live lah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah.